Dia bukan salah baca apa yang kita takut macam ni lah. Baris atas kita baca bawah. Kadang-kadang tak perasan. Muhammadur Rasulullah kita baca Muhammadar Rasulullah, terbaca dar pula. Dar dah lain pula nanti makna dia. Kan? Ni semua antara sebab kenapa nak kena belajar dan kenapa nak kena berguru belajar Quran ni. Kalau tidak kita tak perasan kita buat silap. Okey, saya sambung balik minggu lepas, cuma saya gostangkan sikit je. Saya nak habiskan bab kiraat Imam apa? Imam Ibn Katsir. Kan? Dia punya apa? Dia punya usul tajwid. Saya cuma nak ambil dia punya usul tajwid aja supaya awak faham. Nanti bila pak kita dah mula belajar tajwid, baru saya akan ajar awak dia punya usul tajwid Imam Hashim pula. Pasal kita baca kiraat Imam Hashim riwayat Hafs. Baru kita ada kita punya usul dia. Usul makna kaedah dia. Macam kita belajar usul fiqh, ada kaedah fiqh dia. Sebab tu kita nak lihat Islam ni secara keseluruhannya macam tu. Dia ada kaedah-kaedah tertentu. Ulama-ulama fiqh ni nak keluarkan hukum, dia ada kaedah dia. Kita nak ambil hukum, jangan ambil dengan ulama Quran, jangan ambil dengan ulama hadis. Sebab hukum halal, haram, harus, apa lagi, makruh, sunat, ni semua kita ambil dengan ulama-ulama fiqh. Ulama fiqh nama dia fuqaha. Habis ulama hadis dengan Quran, selalu orang cakap apa? Kita ikut Quran dan hadis, kita ikut Quran dan hadis. Betul. Ulama-ulama fiqh pun ikut Quran dan hadis. Tapi dia orang yang keluarkan hukum. Dan dia orang yang merungkaikan. Sebab dia ada kaedah lagi satu, kaedah ilmu fiqh pula dia panggil. Dia panggil usul fiqh. Dia panggil usul ni. Macam awak ada kereta, awak isi minyak kat Esso ke kat Shell ke petrol kios, minyak yang awak isi tu kan, asal dia dari mana? Daripada oil rig. Oil rig ni minyak yang diorang korek daripada laut, daripada bumi yang ada minyak oil rig ni diorang korek ni. Diorang korek minyak tu dia panggil minyak mentah. Nama minyak mentah tu crude oil. Dia bukan petrol, dia bukan diesel. Yang diorang korek tu crude oil. Nah, crude oil inilah Quran, crude oil inilah hadis kalau nak tahu. Boleh tak awak ambil crude oil, awak isi kat awak punya kereta? Tak berjalan lah awak punya kereta. Habis nak jalankan kereta macam mana? Baru ulama fiqh masuk tangan. Ulama fiqh ni siapa? Ulama fiqh ni lah yang chemical punya champion ni semua tentang buat crude oil jadi petrol, crude oil jadi diesel, crude oil jadi jet oil. Untuk minyak kapal terbang dia pakai jet oil, lori pakai diesel, kereta pakai petrol. Dia orang yang buat. Dia adalah chemical dia campur ni campur tu. Jadi ulama-ulama fuqaha ni pun sama. Dia ada dia punya usul dia gini, dia ambil usul dia gini, dia tambah gitu, dia bilang gini, okey baru jadi hukum dia macam ni. Baru gunakan benda yang telah diproses. Bukan ambil minyak mentah terus pakai kat kereta. Nak kena proses jadi petrol baru awak pakai. Siapa yang proses? Ulama fuqaha. Siapa yang kerja ke ori keluarkan dia punya minyak? Ulama hadis dengan ulama Quran. Nampak tak dia punya analogi dia? Ini cara kita nak keluarkan hukum. Jadi bila ulama ni keluarkan hukum, ulama-ulama hadis dan Quran ni keluarkan ayat, datang pula yang tukang proses minyak ni, ulama-ulama fuqaha dia yang jadikan minyak petrol, jadikan diesel, jadikan jet oil. Kalau kapal terbang pakai jet oil. Bahkan dalam kereta saja pun petrol ada pecahan dia lagi. Sebab tak semua petrol sama Ada petrol dia panggil petrol RON 96, ada RON 97, ada petrol leaded, ada petrol unleaded. Macam inilah cara dia. Dia kena huraikan. Tengok pada kekerahan enjin ni sesuai untuk gini. Hukum pun gitu. Tak satu hukum keluar untuk semua negeri sama, satu dunia tak. Ikut keadaan setempat. Kenapa tak satu hukum aja Satu fatwa kan senang. Sebab semua orang Islam pakai Quran yang sama, pakai hadis daripada Nabi yang sama. Tapi kenapa hukum berbeza? Sebab tu dia melibatkan hukum fiqah ni penting. Selalu banyak orang keluarkan dalil, semua kasih saya dalil Quran, dalil hadis.
Saya bilang, kalau nak keluarkan dalil hadis ke, dalil Quran ke, betul. Nabi suruh kita solat rapatkan saf. Betul Nabi suruh kita jangan tutup mulut nak solat. Tak. Tapi ulama keluarkan fatwa, kena tutup, kena jarakkan saf. Kenapa ulama keluarkan fatwa macam itu? Pasal dia ada kaedah usul fiqh. Bukan kita ambil bulat-bulat hadis, ambil bulat-bulat ayat Quran, lepas tu kita nak keluarkan hukum. Oh, jangan ikut. Rapat-rapatkan saf ni semua apa, jarak-jarakkan saf ni masalah, mesti nak rapat. Sebab ni hadis sahih ni. Ni Nabi larang ni, tutup muka ni tak boleh ni, mesti nak buka muka solat. Betul lah. Nabi pun larang makan babi haram. Tapi kalau darurat boleh tak makan babi? Sebab tu nak kena belajar usul fiqh. Darurat benda yang haram, hatta babi yang haram tu pun jadi halal. During darurat lah maksudnya tentang solat ni pun sama. During COVID, nanti COVID dah habis dah semua, rapatlah balik saf. Jangan pakai mask balik dah, buka balik mask semua. Solat macam biasa, dah tak payah register 100% ke 50% pergi masjid, tak payah. Just walk in and out je, masjid suka-suka pun boleh, berapa ramai, berapa ribu orang nak solat Jumaat pun solat je. Sebab keadaan dah berubah. Ini kita kena faham dia punya konsep dia gini. Sebab tu dia nak ada guru kena terangkan. Bukan kita ambil buta-buta ayat Quran, buta-buta hadis yang kita, oh ni hadis sahih, mesti dah Nabi suruh ni. Nabi tak boleh ni, haram ni. Nak pakai mask ke, nak rapatkan saf ke, sama nak selamatkan nyawa. Mana lebih penting? Selamatkan nyawa. Islam punya first priority. Sebab tu kita kena faham keadaan lah. Lalu orang komen-komen ni, dia tak tengok keadaan, ikut emosi je. Tak dapat pergi masjid, marah. Tak dapat pergi masjid sembahyang Jumaat, dah sudah lah, tak ada dosa pun. Fatwa dah bilang tak payah. Tak ada dosa, jangan takut. Bila fatwa dah mengeluarkan hukum, tak berdosa, jangan takut. Tapi jangan tak solat zuhur. Solat zuhur kat rumah. Kalau zuhur pun tak nak solat kat rumah, baru dosa. Tapi awak dah cubalah, saya dah cuba start book register online, tak dapat. At least awak dah ada usaha nak pergi, tapi tak dapat. What to do? Tak apa, kita dah berusaha, Allah lebih maha mengetahui. Sama juga belajar ngaji Quran. Ustaz, saya dah tua Ustaz, tak boleh. Jangan cakap tak boleh, usaha dulu belajar. Saya dah tua Ustaz, mana boleh nak belajar, nak ingat, baca saja dulu. Nama hukum number 2. Number 1 boleh baca dengan tak boleh baca je. Tak sempat nak khatam Ustaz, meninggal saya. Tak apa, sekurang-kurangnya awak dah usaha. Yang meninggalkan awak siapa? Allah. Jangan ambil nyawa Allah. Kalau Allah tanya awak, sekurang-kurangnya awak dah boleh jawab, saya dah berusaha ya Allah, tapi engkau pergi ambil nyawa aku pula, tak sempat aku nak khatam. Allah lagi maha mengetahui. Yang penting usaha kita. Bukan siapa nak khatam dulu, siapa nak cepat pandai dulu, bukan. Usaha kita tu yang dikira. Okey, saya akan sambung lagi sikit usul tajwid Ibn Katsir.